Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah, juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah hari ini kita kupas berkaitan dengan tajuk iaitu syarat-syarat isteri mendapat nafkah. Apakah syarat-syarat kat sini? Insya-Allah kita kupaskan pada hari ini. Jadi jangan gimana, insya-Allah kita jumpa lagi lepas ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya, Ustaz Suwangi Attar, mengupas isu-isu semasa ataupun isu-isu agama ataupun isu-isu perkahwinan. Hari ini kita buka topik berkaitan dengan fiqh munakahat. Apa dia? Iaitu berkaitan dengan syarat-syarat isteri mendapat nafkah. Ada syarat-syarat dia. Jadi tidak boleh tidak, kita sebagai seorang suami wajib bagi nafkah kepada isteri selepas saja kita melafazkan aku terima nikahnya. Jadi sebagai seorang suami wajib kena bagi dua nafkah kepada isteri. Yang pertama nafkah zahir, yang kedua nafkah batin. Macam contoh saya, setiap kali kalau saya nikahkan pengantin, lepas saja ataupun sebelum akad nikah ataupun sebelum akad nikah ataupun selepas akad nikah, saya akan peringatkan kepada pengantin lelaki iaitu tentang nafkah yang dia wajib bagi kepada isteri dia. Yang pertama nafkah apa? Iaitu dua nafkah kena bagi. Yang pertama nafkah zahir, yang kedua nafkah batin. Nafkah zahir ni apa dia? Iaitu dari segi sudut keperluan, minuman, pakaian, nafkah bulanan, harian makanan kepada isteri, baju-baju, kelengkapan dan sebagainya. Ada anak-anak lagi dan seterusnya pula, iaitu nafkah yang kedua apa dia? Nafkah batin. Tapi nafkah batin ni bukan kemahuan seks semata-mata, tapi nafkah batin ni kita highlight kepada apa dia? Didikan agama suami kepada isteri ataupun kasih sayang kita kena bagi pada isteri. Okey, let's go. Kita kupas yang pertama. Apa dia? Iaitu syarat-syarat yang pertama. Syarat-syarat isteri mendapat nafkah dari suaminya ialah yang pertama, iaitu akad nikah yang sah. Jadi kalau sekiranya kita main pondok-pondok bersama dia, contoh kita tidak ada lafaz akad nikah yang sah, maka tak wajib kena bagi nafkah kepada perempuan tadi. Dia akad nikah yang sah saja. Contoh akad nikah apa dia? Iaitu si fulanah aku nikahkan dikau dengan si fulanah binti si fulanah dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Jadi lelaki tadi menerima akadnya, aku terima nikahnya si fulanah binti si fulanah dengan mas kahwinnya sebanyak RM22.5 tunai. Jadi hendaklah akad nikah tadi adalah akad nikah yang sah secara syarak, bukan main-main, bukan saja-saja main pondok-pondok dan sebagainya. Okey, yang kedua pula iaitu apa dia? Iaitu isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Jadi syarat bagi nafkah ni adalah isterinya telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Telah mempergauli, telah melakukan hubungan seksual bersama dengan suami dia, maka suami dia layak untuk bagi nafkah kepada dia, wajib bagi nafkah sebenarnya. Jadi pernah berlaku ketika zaman Rasulullah dulu, ketika bila mana usia Aisyah 6 tahun, Nabi tidak mempergauli lagi Aisyah tadi. Ketika usia Aisyah 9 tahun ke atas, barulah Nabi Muhammad SAW mempergauli dia. Jadi Nabi bagi nafkah kepada dia, iaitu kepada Aisyah tadi. Okey, dan seterusnya pula yang ketiga, isteri telah membenarkan dan mengizinkan kepada suaminya untuk menikmati dirinya. Itu syarat-syarat dia. Jadi isteri ni memberi keizinan kepada suami dia untuk menikmati diri dia, untuk dia melakukan apa-apa saja kepada diri dia sendiri. Tapi bukanlah pukulan, bukanlah apa-apa, tapi apa dia? Telah mempergauli, maksud saya kabur tadi, ataupun telah beristimtak ke, ataupun telah melakukan hubungan yang istimewa, hubungan ciuman dan sebagainya, maka layak untuk isteri tadi untuk mendapat iaitu nafkah daripada suaminya tadi. Dan seterusnya pula apa dia? Iaitu yang keempat,
Isteri bersedia pindah ke mana saja tempat yang dikehendaki oleh suaminya, kecuali tempat-tempat yang berbahaya kepada diri, harta dan maruahnya, atau tempat-tempat yang jahat dan maksiat. Jadi isteri berhak untuk dapat nafkah jika sekiranya dia mengikut kemahuan ataupun kehendak suami dia. Contoh, kalau suami dia bekerja bertugas di Sarawak, jadi dia kata benda, sayang, hari ni abang kena bertugas di Sarawak, ayang kena ikut saya. Jadi pada ketika itu layak dia mendapat nafkah sebab dia ikut suami dia pergi berpindah ke tempat lain. Jadi jika sekiranya isteri dia tak nak ikut tapi atas sebab alasan tertentu, mungkin kerana kemudaratan ataupun kerana tempat tu berbahaya, tak apa. Tapi jika sekiranya tempat tu okey dan sebagainya, maka isteri tadi layak untuk dapat nafkah daripada suami dia. Dan seterusnya pula, iaitu yang kelima, kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajipan sebagai suami isteri istimta', iaitu hubungan kelamin. Jadi jika kedua-duanya layak untuk melakukan hubungan istimta' itu ataupun hubungan kelamin, maka isteri tadi layak untuk dapatkan nafkah daripada suami dia. Hubungan istimta' tu hubungan kelamin lah. Macam contoh hubungan persemedaan ataupun hubungan seksual, maka layak si isteri tadi untuk dapat nafkah daripada suami tadi dari segi sudut duit ataupun kasih sayang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ramai di kalangan suami-suami yang kat sana, certain lah, bukan kebanyakan, yang gagal dalam menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada isteri dia. Yang ni akan dipersoalkan di yaumul kiamah esok ataupun di akhirat esok kerana keengganan kita, kerana keingkaran kita. Sebab itulah sekarang ni di Jabatan Kehakiman ataupun Mahkamah Syariah, siapa suami yang tak bagi nafkah kepada isteri dia selama 3 bulan ataupun 4 bulan hijrah lebih berturut-turut, maka isteri tadi boleh buat pengaduan di Mahkamah Syariah dengan bayaran RM1, maka pada itu mahkamah berhak untuk farakkan perkahwinan dia. Jadi siapa yang berhak untuk farakkan perkahwinan tadi? Iaitu yang arif hakim. Jadi pada ketika itu maka berlakulah khul'i dan juga fasak pada ketika itu. Maka bila berlaku khul'i dan juga fasak, maka dikenakan denda dan adalah kafarah dan juga denda yang perlu kita laksanakan sebagai seorang suami dalam mahkamah tersebut. Jadi kita sebagai seorang suami, kita kena ingat bahawa tanggungjawab tu sangat penting, kan? Jadi walaupun kita ni kerja susah, gaji tak cukup dan sebagainya, berbincanglah bersama dengan isteri kita agar isteri kita faham dan jangan kita culas untuk bagi nafkah. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk vlog ataupun video yang akan datang berkaitan dengan hukum hakam perkahwinan dan juga hal-hal kematian dan juga isu semasa dan juga hukum-hukum, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.